Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Syukur kehadirat. Tema kita adalah kita nak bicara tentang penjelasan, tentang tulis di ruangan komen penjelasan kalimah-kalimah atau bacaan yang gharib di dalam Al-Quran. Contoh tuan-tuan sekalian, wa qala rukabu fiha bismillahi majriha. Nak baca macam mana? Contohnya tuan-tuan sekalian, la ta'manna ala Yusuf. Nak baca lagu mana? Jadi semuanya tuan-tuan sekalian, semuanya dia termasuk dalam penjelasan bacaan kalimah yang gharib di dalam Al-Quran yang agak sukar. Kita keluarkan hukum tersebut, kita keluarkan bacaan itu untuk sama-sama kita bincang dalam tema yang ketujuh. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah ini adalah tema yang ketujuh. Tema yang ketujuh. Tuan-tuan tulis di dalam komen, tema yang ketujuh iaitu membicara tentang penjelasan bacaan gharib. Apa maksud gharib? Gharib ni bacaan yang asing. Bacaan yang kalau kita mahir baca Quran, kadang-kadang kita masalah pada satu-satu kalimah tersebut, tuan-tuan sekalian. Itu bacaan gharib di dalam Al-Quran sahaja. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Jadi saya wakmai pada tuan-tuan tentang apa? Tentang waqaf. Tentang waqaf. Waqaf ta'anuq. Tuan-tuan tulis di ruangan komen, kita buat satu penumpuan pada ayat mana? Pada suratul Baqarah ayat 2. Suratul Baqarah ayat 2. Tuan-tuan sekalian, suratul Baqarah ayat 2 juzuk 1, muka surat 2. Tuan-tuan tulis di ruang komen. Jadi kita cuba tengok tuan-tuan sekalian, di sini ada waqaf. Waqaf ada titik 3. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan cuba tengok waqaf titik 3. Tuan-tuan sekalian, waqaf titik 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dia ada dua tempat. Tempat pertama, tempat yang kedua. Tuan-tuan sekalian. Jadi waqaf ini dia ada titik 3. 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 3 ada dua tempat. Dalam satu ayat tu ada dua tempat. 1, 2. 1, 2. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang panggil apa tuan-tuan sekalian? Waqaf ta'anuq. Waqaf ta'anuq. Waqaf ain fathah, ta'anuq. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya harap pada tuan-tuan dapat baca tulisan saya . Mohon maaf tulisan tak apa nak elok. Tuan-tuan sekalian, tulisan tak apa nak elok. Ta'anuq. Tak apa, insya-Allah untuk whiteboard ni tuan-tuan sekalian, saya cuba fikir macam mana saya nak buat bagi terbaik . Mungkin whiteboard dia ke belakang lagi supaya apa? Supaya saya dan tuan-tuan dapat mudah untuk mengaji . Tengok muka saya dan dapat tengok whiteboard . Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tulis di ruang komen ta'anuq. Apa maksud ta'anuq? Waqaf berpasangan. Waqaf berpasangan. Macam tu. Waqaf berpasangan. Waqaf itu dinamakan waqaf berpasangan. Tuan-tuan sekalian. Saya harap tuan-tuan faham lah . Kita lambat-lambat tak apa. Biar bagi kita mengajak tuan-tuan sekalian, biar kita mengaji cara kampung tak apa. Cara kampung ni maknanya lambat-lambat. Tuan-tuan sekalian, lambat-lambat ni insya-Allah saya pun dapat ingat, tuan-tuan pun dapat ilmu tersebut. Saya pun syukur sangat apabila saya dapat mengajak pada tiap petang tuan-tuan sekalian. Jadi saya pun hidup ilmu saya dan tuan-tuan pun dapat ilmu tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waqaf ta'anuq maksudnya waqaf berpasangan. Baik tuan-tuan sekalian, waqaf ta'anuq ni dia ada 3 titik. Ada 2 tempat di dalam satu ayat. 2 tempat dalam satu ayat. Okey, baik, apabila kita waqaf tempat pertama, maka mestilah kena wasal tempat yang kedua. Dalam bahasa Melayu dia macam mana? Kalau sekiranya kita berhenti tempat pertama, maka hendaklah sambung tempat yang kedua. Tuan-tuan sekalian. Baik. Kalau sekiranya kita sambung tempat pertama, maka hendaklah berhenti tempat yang kedua. Tuan-tuan sekalian. Baik. Ataupun tuan-tuan sekalian, kita boleh baca kaedah yang ketiga. Sambung dua-dua. Tempat pertama pun sambung, tempat kedua pun sambung juga. Macam tu. Baik.
Kaedah yang keempat, boleh tak kita baca macam ni? Waqaf pertama pun berhenti, waqaf kedua pun berhenti. Mana boleh? Tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan sekalian. Dua-dua berhenti. Mana boleh? Waqaf pertama pun berhenti, waqaf kedua, tempat pertama pun berhenti, tempat kedua pun berhenti. Tak boleh. Dia mesti kena, kalau nak berhenti, berhenti salah satu. Berhenti salah satu. Kalau nak sambung, sambung dua-dua. No, tuan-tuan sekalian. Sambung dua-dua. Kalau nak berhenti, mesti berhenti salah satu. Nak berhenti dua-dua, tak boleh. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan sekalian, tulis. Ada 4 kaedah cara kita nak berhenti pada waqaf ta'anuq. Ada 4 kaedah, tuan-tuan sekalian. Satu kaedah yang keempat tak boleh kita guna pakai. Kita boleh guna pakai kaedah pertama, kedua dan ketiga sahaja. Baik, kaedah pertama macam mana? Berhenti waqaf pertama, berhenti tempat pertama, sambung tempat kedua. Tu yang pertama. Tuan-tuan tulis di ruang komen. Baik. Kaedah yang kedua, tuan-tuan sekalian, sambung tempat pertama dan berhenti tempat yang kedua. Sambung tempat pertama dan berhenti tempat yang kedua. Baik. Kaedah yang ketiga macam mana? Sambung dua-dua. Baik, kaedah yang keempat macam mana, tuan-tuan sekalian? Berhenti dua-dua, tapi tak boleh. Tak boleh baca macam tu. Nah, tuan-tuan sekalian, tidak dibenarkan baca berhenti dua-dua. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kaedah pertama macam mana? Kaedah pertama macam mana, tuan-tuan sekalian? Kaedah pertama saya kata apa? Berhenti tempat pertama, sambung tempat kedua. Contoh macam mana? Ayat kedua dalam suratul Baqarah. Zalikal kitabu la raib. Kemudian tuan-tuan sekalian, fihi hudal lil muttaqin. Berhenti tempat pertama dan sambung tempat kedua. Baik, kaedah yang kedua, sambung tempat pertama dan berhenti tempat kedua. Contoh, zalikal kitabu la raiba fih. Kemudian, hudal lil muttaqin. Tuan-tuan sekalian, kaedah yang ketiga macam mana? Dua-dua sambung. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Okay, baik tuan-tuan sekalian. Kaedah yang keempat macam mana? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tuan-tuan ingat kaedah keempat, jangan baca. Kaedah keempat tak boleh baca. Nah, tuan-tuan sekalian, tak boleh baca. Tidak dibenarkan kita baca macam tu. Tempat waqaf ta'anuq tidak dibenarkan kita berhenti dua-dua. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya harap tuan-tuan, saya dan kita dapat faham lah. Sebelum ni kita duk kata apa? Kita duk kata waqaf ini adalah waqaf titik 3. Tanya nama apa? Nama tak tahu. Ta'anuq. Nama dia waqaf ta'anuq. Dia pun ada nama, tuan-tuan sekalian. Bukan kita saja yang ada nama, dia pun ada nama juga, waqaf ta'anuq. Tapi kita yang tak tahu ni, kita kata waqaf ini titik 3 lah. Titik 3 ada dua tempat. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, saya harap tuan-tuan faham. Untuk tema kita yang ketujuh, iaitu penjelasan bacaan yang gharib di dalam Al-Quran. Okay, baik tuan-tuan sekalian. Kalau di kampung kita, kalau di kampung-kampung lah tuan-tuan sekalian, khalifah tahlil, orang yang buat tahlil, mengetuai bacaan tahlil, dia baca macam mana? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Biasanya tuan-tuan sekalian orang marah. No? Kadang-kadang orang yang dekat dengan Quran, orang yang selalu mulazamah dengan Quran pun dia kata tak boleh macam tu. Kita baca berhenti, kita sambung dua-dua tak boleh. Mesti kena berhenti salah satu, sambung salah satu. Tuan-tuan sekalian, itu kalau sekali kita nak berhenti, mesti kena berhenti salah satu dan sambung salah satu. Tapi kalau kita tak mau berhenti, sambung dua-dua lah. Mati Allah. Muka surat 10. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik tuan-tuan sekalian, muka surat 10. Tuan-tuan tulis di ruang komen ayat 62. Ayat 62. Tadi silap tadi tu. Lepas buat naik apa? Ayat
muka surat sebelah. Tuan-tuan baca dalam muka surat sebelah. Padahal muka surat 10. Tak apa tuan-tuan sedar. Okey, tak apa. Kita baca macam ni pun sudah madai dah. A'udzu billahi minasy sama-sama tuan-tuan sedang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Okey, baik. Innalladzi dengung baik cukup. Inna nun syaddah dengung mesti kena cukup. No, tuan-tuan sedang. Dengung mesti kena cukup. Inna. Nah. Hukum dia pada tuan-tuan sekalian, nun syaddah, mim syaddah, hukum dia wajib al-gunnah. Tak apa. Tuan-tuan dengar banyak kali pun tak apa. Walaupun dah faham dah, tuan-tuan tulis banyak kali di dalam komen pun tak apa. Bagus. Untuk bantu orang lain dan untuk apabila kita dengar dan kita tulis lebih ingat lagi, cepat ingat. Innalladzi zi panjang dua harakat. Tuan-tuan sekalian panjang dua harakat sebab apa? Mad asli. Okey, baik tuan-tuan sekalian. Mad asli ni mudah aja kita nak jumpa dengan dia. No? Kasrah bertemu dengan ya mat di tengah jalan. Nah tuan-tuan sekalian, kasrah bertemu dengan ya mat. Kasrah dia tak boleh bertemu dengan waw mat, ataupun kasrah dia tak boleh bertemu dengan alif mat. Kasrah mesti kena bertemu dengan ya mat di tengah jalan. Kita panggil dia mat asli. Panjang berapa harakat? 2 harakat. Nah tuan-tuan sekalian. Baik. Innalladzina mak badal. Amanu. Tuan-tuan sekalian. Amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan cuba tengok. Wan nasara ra panjang 2 harakat, panjang 2 harakat. Wassabiin. Tuan-tuan sekalian, in tu kalau ikutnya wassabiin. In kalau ikutnya ma'rif disukun. Panjang 2 pun boleh, 4 pun boleh, 6 harakat pun boleh juga. Tuan-tuan sekalian, ma'rif disukun. 2 pun boleh, 4 pun boleh, 6 harakat pun boleh juga. Okey, baik. Itu kalau sekiranya kita berhenti. Tapi kalau kita sambung, tuan-tuan sekalian, wassabiina man dia jadi apa? I itu jadi mat badal. I itu jadi mat badal. Okey, baik tuan-tuan sekalian, kalau orang yang mengaji dia kata apa? Syibih badal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Okey, baik. Sama-sama 1 2 mula. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin. Okey, baik tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan cuba tulis di ruang komen. Wan nasara, ra itu berbaris fathah, maka ra itu tebal, iaitu tafkhim, tebal, muncul mulut. Ra. Okey, baik. Kemudiannya Man jangan macam man bukan macam tu kena baca dengan man macam tu tuan-tuan sekalian. Jangan macam man Belajar Arab man tu mat apa tuan-tuan sekalian? Tu mat badal. Macam mana kita nak kenal mat badal tuan-tuan sekalian? Macam mana kita nak kenal mat badal? Kita belajar tuan-tuan sekalian. Tak apa, kita belajar pelan-pelan, tak apa. Kita belajar cara orang kampung tuan-tuan sekalian. Saya orang kampung. Kita belajar cara orang kampung tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita faham. Kita faham tuan-tuan sekalian. Okey, baik. Bagi fathah pasti bertemu dengan alif mat. Tuan-tuan sekalian, bertemu dengan alif mat. Orang panggil apa? Mat badal, tuan-tuan sekalian. Okey, baik. Tuan-tuan ingat hamzah berbaris fathah, dia akan bertemu dengan alif mat badal. Okey, baik tuan-tuan sekalian. Kaedah apabila fathah berbaris kasrah pula, pasti dia bertemu dengan huruf ya mat. Pasti dia bertemu dengan huruf ya mat. Tuan-tuan sekalian, pasti dia bertemu dengan huruf ya mat. Contoh apa dia? Imana tu. Ataupun wassabiin. Tadi kita belajar wassabiin. Tuan-tuan sekalian. Tapi kalau sambunglah. Baik tuan-tuan sekalian. Hamzah bagi dhammah pula.
Dia kawan dengan siapa tuan-tuan sekalian? Dia kawan dengan siapa? Dia boleh kawan tak dengan alif? Tak boleh. Dia tak mau kawan. Dia kawan tak dengan apa ya mat tuan-tuan sekalian? Tak boleh. Dia tak mau kawan juga. Dia nak kawan dengan waw. Dia nak kawan dengan huruf waw. Waw mat. Dia nak kawan dengan huruf waw mat tuan-tuan sekalian. Contoh apa dia? Tu. Tuan-tuan sekalian, ini dikatakan mat badan. Amanu imana utu. Nah, tuan-tuan sekalian, utu. Baik, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tulis di ruang komen, mat badal hamzah duk tempat pertama. Hamzah dia kena jumpa pertama dulu. Hamzah pertama dulu, kemudian barulah huruf mat. Hamzah pertama, kemudian yang kedua baru jumpa huruf mat. Hamzah nombor 1, kemudian barulah jumpa huruf mat. Nah, tuan-tuan sekalian, itu baru mat badal. Adapun kalau sekiranya huruf mat di depan, barulah jumpa hamzah, tuan-tuan sekalian, huruf mat di depan, barulah jumpa hamzah, itu tuan-tuan sekalian, itu mat jaiz munfasil ataupun mat wajib. Macam tu. Dua benda tu lah. Kalau kita jumpa mat dulu, alif waw ya bertemu dengan hamzah, itu orang kata mat wajib atau mat jaiz. Tapi kalau sekarang kita bertemu hamzah dulu, kita jumpa hamzah dulu barulah huruf mat, maka dinamakan mat badal. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mat badal panjang berapa tuan-tuan sekalian? Mat badal ni panjang 2 harakat saja, tak lebih tak kurang. Man amana billahi wal billah. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cuba tengok pada Allah pula. Billah. Alif lam ha. Baik, apabila sebelum dia kasrah, sebelum Allah ada huruf kasrah, contohnya huruf ba bagi kasrah, bi billah, maka lam ini lam nipih, alif lam ha, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau sekiranya ni Allah, sebelum dia tuan-tuan sekalian ada dhammah ataupun ada fathah, ada dhammah ataupun ada fathah. Contohnya huruf apa? Huruf yang dhammah atau huruf fathah, contohnya tuan-tuan sekalian, bullah, huruf ba berbaris dhammah, bullah ataupun ba'allah. Maknanya lam yang kedua ni lam tauliq, lam terbaik. Ejaan dia macam mana tuan-tuan sekalian? Alif lam lom ha. Bukannya alif lam ha. Alif lam lom ha. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab apa terbaik? Sebabnya ni bagi dhammah dan bagi fathah sebelum dia. Sebab apa nipih? Sebabnya bagi kasrah sebelum dia. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Man amana billahi wal yawmil akhir. Tu mak apa tuan-tuan sekalian? Tu mak badal juga. Tu mak badal juga. Okey, baik, 1 2 mula. Man amana billahi wal yawmil akhir. Ronipih sebab apa ronipih? Khir. Ronipih tuan-tuan sekalian. Baik. Kita tanya sebab apa ronipih tuan-tuan sekalian? Dia kata ra bagi kasrah. Tak, bukan sebab tu. Bukan sebab ra bagi kasrah. No? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini huruf ra, minta maaf tulisan tak elok. Baik tuan-tuan sekalian, sebelum dia bagi apa? Bagi kasrah. Bila sebelum dia bagi kasrah ada huruf yang bagi kasrah, maka ra ini ra nipih. Jangan kata akhir, sebab apa ra nipih ni? Kita kata ra bagi kasrah. Tak betul jawapan ni tuan-tuan sekalian. Yang betul dia, yang betul ni sebabnya sebelum dia ada bagi kasrah tuan-tuan sekalian. Barulah dinamakan ra nipih. Bahagian apa tuan-tuan sekalian? Bahagian yang kita belajar semalam, bahagian 2. Huruf ra bahagian dia ada berapa? Ada 6 bahagian. Yang kita belajar 1 dan 2. Jadi ini adalah bahagian 2. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi 1 2 mula. Man amana billahi wal yawmil akhir. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, tulisan terbalik sebab pakai kamera depan. Betul ke tuan-tuan sekalian? Terbalik kan? Jadi jam lah. Terbalik. Okay, baik tuan-tuan sekalian. Tak apa, nanti kita nak ikhtiar lain pula.
Kalau saya tuan-tuan ada cadangan macam mana untuk ambil balik, tuan-tuan cuba ni lah. Tuan-tuan cuba PM kami lah. Kalau ada kepakaran dalam bidang tu, maka kami tak ada kepakaran dalam bidang tu. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Wa'amila salihah. Sekali lagi tuan-tuan sekalian. 1, 2 mula. Wa'amila salihah. Okey. Tuan-tuan sekalian, ha? Kemudian falahum falahum ajruhum 'inda rabbihim. Ra itu ra tafkhim, ra tebal tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Berbaris fathah. Rabbihim. Tuan-tuan jangan baca rabbihim, tak boleh baca rabbihim, kena baca rabbihim, him. Okey, baik, sekali lagi tuan-tuan sekalian. Falahum ajruhum 'inda rabbihim him. Siapa yang baca him? Ha he hu, ha he him. Tuan-tuan sekalian. Baik, sebenarnya bukannya him, he. Ha he hu, he him. Tuan-tuan sekalian, ha? Okey, baik. Baik, kita sambung lah. Wala bukan wala, wala khaw. Nah, khaw muncul mulut. Khawfun. Tuan-tuan sekalian, fu muncul mulut. Fun, senyum balik. Fun. Alaihim wala hum zanun. Senyum balik tuan-tuan sekalian, di belakang. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, guna kamera belakang. Betul lah tuan-tuan sekalian. Terima kasih Muhammad Adib. Lepas ni kena guna kamera belakang lah. Okey, sekali lagi tuan-tuan sekalian. 1, 2 mula. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nun tu senyum balik. Nun. Senyum balik na di belakang tuan-tuan sekalian. Okay, baik. Topik. Wa id akhadh huruf dzal tidak ada qalqalah. Tuan-tuan tulis huruf dzal tidak ada qalqalah. Wa id akhadna mitsaqakum kum. Okey, baik tuan-tuan sekalian. Kum. Jangan baca qakum. Sekali lagi tuan-tuan sekalian. 1, 2 mula. Wa id akhadna mitsaqakum. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan sekalian. Wa rafa' wa bukan wa. Nah, wa rafa'na fau bukan fa. Fawqakum tur. Tuan-tuan sekalian, ra ini ra nipih kah, ra tebal? Ra nipih kah ataupun ra tebal? Ra ini ra tebal. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Biasanya kalau tanya orang, ra ni ra tebal ke ra nipih? Dia kata ra tebal. Sebab apa ra tebal? Dia kata ra bagi fathah. Tuan-tuan sekalian, ra bagi fathah tak betul jawapan tu. Dia sebenarnya kalau ikutnya, tuan-tuan sekalian, sebelum ra ada huruf waw. Tu jawapan dia. Sebelum ra ada huruf waw, maka ra ini ra tebal. Ataupun sebelum ra ada alif mat, maka ra ini ra tebal. Kalau sekiranya sebelum ra ada ya mat, maka ra ini ra nipih. Okay, baik tuan-tuan sekalian, sekali lagi. 1, 2 mula. Wa id akhadna baik, kita ulang balik, kita sambung ayat yang kita baca. Wa rafa'na fawqakum tur. Tuan-tuan sekalian, huruf ta duduk tengah. Tu. Bila duduk tengah tuan-tuan sekalian, kita punya apa? Mulut kita ni akan kembung. Tur. Macam tu no tuan-tuan sekalian. Kemudiannya khudhu ma jangan macam atainakum biquwwah bukan biquwwah
biquwah, wah, bukan wah, wah. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan baca wah. Kalau wah lahjah Melayu, wah lahjah Arab. Okay, baik tuan-tuan sedang. Okay, 1, 2 mula. Khu, tuan-tuan bunyi macam ni. Macam tu. Khudhu ma ataina. Tai bukan tai. Tai. Khudhu ma atainakum biquwwah. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Well. Macam tu. Jangan macam whether, bukan whether. Huruf qalqalah ada 5 sahaja. Baju daqata, ba, huruf ba. Ju, jim. Da, huruf da. Qa, ta. Baju daqata. Tapi huruf zal ada? Huruf zal tak ada. Siapa yang baca whether, bukan whether. Wadhkuru. Tuan-tuan sedang. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Senyum balik tuan-tuan sekalian sebab apa? Na di belakang. Okay, 1, 2 mula. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terus lagi nah. Ayat berapa? Tuan-tuan tulis di dalam komen ayat 64. Ayat 64. Thumma tawallaytum. Lay bukan lai. Laytum mim. Tuan-tuan sekalian, nun mati bertemu dengan huruf ba, apa hukumnya? Hukumnya adalah iqlaq. 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 Tuan-tuan nak kena iqlaq ni mudah aja tuan-tuan sekalian. Tak payah duk fikir lama-lama apabila ada huruf ba. Tak apa kita tulis pilah. Kalau sekiranya ada huruf mim yang ekor dia turun bawah. Mim ekor dia turun bawah. Tuan-tuan sekalian, mim ekor dia turun bawah. Macam tiang elektrik tau. Tuan-tuan sekalian, macam tiang elektrik. Tiang elektrik ada apa? Ada lampu. Tuan-tuan sekalian. Baik. Hukumnya adalah iqlaq. Tuan-tuan kata iqlaq tu. Tak payah fikir panjang-panjang. Tuan-tuan sekalian, hukumnya adalah iqlaq. Itu cara kita nak kenal. Mim ba'di dhalik. Macam tu. Sekali lagi. 1, 2 mula. Thumma tawallaytum mim ba'di dhalik. Macam tu. Kemudian tuan-tuan sekalian, Falaula. Jangan macam falaula. Huruf dha ada qalqalah ada. Siapa yang baca falaula fadlun? Tuan-tuan tulis di dalam komen huruf dha tak ada qalqalah. Apa maksud qalqalah? Lantunan. Huruf dha tak ada qalqalah. Jangan baca macam ni. Huruf dha tak ada qalqalah. Ada yang tulis macam tu. Qalqalah, bukan qalqalah. Qalqalah. Tuan-tuan sekalian, lantunan maksudnya. Fadlullah. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Mak apa tuan-tuan sekalian? Khasirin ni ma'arik li sukun. Kasrah pasti berjumpa dengan huruf ya. Ma'arik li sukun. Okay, baik tuan-tuan sekalian. Sekali lagi 1, 2 mula. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Okay, baik tuan-tuan sekalian. Kemudiannya ayat yang ke-65. Tuan-tuan tulis di dalam komen ayat 65. Walaqad diida. Tuan-tuan tulis di dalam komen huruf dal qalqalah, ejaan dia diida, bukan diik. Bukan diik, diida, de.
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت سبت nah tuan-tuan sekalian sab nah huruf sin ni huruf ba baik, biasanya orang macam mana? Dia buang huruf ta. Padahal tuan-tuan sekalian kena macam mana? Sabat. Macam tu, no, tuan-tuan sekalian. Sekali lagi, 1, 2, mula. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. Okay, baik, kemudiannya fa. Baik, ambil apa? Ambil kaedah tuan-tuan sekalian, ambil formula. Fa walifafna minal mufni mufafa walifa. Okay, baik tuan-tuan sekalian. InsyaAllah nanti saya akan kongsi nah. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَا. Jangan macam kha, bukan kha. Khasiin. Tuan-tuan sedang khasiin tu apa? Khasiin tu ma'arid li sukun. Jangan pergi kata mak badal pula. Tuan-tuan sedang bukan mak badal. Nah, apabila kita berhenti ma'arid li sukun, tapi kalau kita sambung dia dinamakan mak badal. Contohnya khasiina faja'alnaha. Kalau kita sambung maka dinamakan mak badal. Tuan-tuan sekalian, nah. Okey, sekali lagi, 1, 2, mula. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Okey, baik tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tolong share nah. Tolong share kepada sahabat-sahabat untuk masuk ke dalam grup ini untuk belajar Quran. Tuan-tuan sekalian, percuma abang kat depa. Baik. Ayat yang ke-66, ayat 66 pula. فجعلناها نكالا لما بين يديها. Sekali lagi tuan-tuan sekalian, 1, 2, mula. فجعلناها نكالا لما بين يديها. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya وَمَا خَلْفَهَا. Baik, sebenarnya kalau ikutnya kita baca sampai وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Kita sambung terus lah. Nah, وَمَا خَلْفَهَا. Kita berhenti pada وَمَا خَلْفَهَا. Nah, tuan-tuan sekalian. Sekali lagi kita ulang balik. 1, 2, mula. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. Formula ها ولهن من المهن مهاها وليها. Okay, baik tuan-tuan sekalian, huruf ha, makhraj huruf ha jadi di sini. Kerengkung, kerongkong. Tuan-tuan sekalian. Wamau, jangan baca wamau, bukan wamau. Wamau. Wamau'i, dha lidah pula. Dhatal lil muttaqin. Nah tuan-tuan sekalian, video tak clear, keadaan di Tok Kun ribut sikit petang ni. Mohon maaf tuan-tuan sekalian, tu ya. 1, 2, mula tuan-tuan sekalian. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Okay, baik tuan-tuan yang mana yang menonton, mohon maaf video tak pernah clear sebabnya Tok Kun, kawasan saya duduk di Cerok Tok Kun ni ada apa, ribut sikit lah tuan-tuan sekalian, angin sikit lah. Baik, kita turun pada ayat yang ke berapa? Ayat yang ke 67. Tuan-tuan tulis di dalam komen ayat 67, no? InsyaAllah. Wa idh qa. Jangan baca wa idh, bukan wa idh. Wa idh qa. Wa idh qala Musa liqaumih.
Bukan liqaumih. Sekali lagi tuan-tuan sekalian. Wa idh qala Musa liqaumih. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dengar main cukup, no? Inna Allah. Baik. Sebab apa kalimah Allah, lam yang kedua tu, tuan-tuan sekalian, lam yang kedua tu lam tebal. Sebab apa? Nun tu bagi fathah. Jadi ejaan Allah alif lam lam ha. Alif lam lam ha. Lam yang kedua tu lam tebal. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sekali lagi tuan-tuan sekalian, 1 2 mula. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Okay, baik tuan-tuan sekalian. Terus lagi nah. Qalu atattakhiduna huzwa bukan huzwa bukan huzwa. Nah tuan-tuan, wa tu mak apa? Mat apa? Tuan-tuan tulis di situ, tulis di ruang komen mat iwaq. Nah. Okey, sekali lagi 1 2 mula. Qalu atattakhiduna huzwa. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan sekalian. Qa. Tuan-tuan tulis di ruang komen qa muncul mulut kadar apa? Kadar bagi tebal. Muncul bukan syarat. Tuan-tuan tulis di ruang komen takut orang salah faham. Muncul huruf isti'la bukan syarat, tapi muncul untuk membantu tebal. Dah tebal tak payah muncul dah. Qala a'udzu billah. Tuan-tuan pada kalimah Allah, sebab apa nipih alif lam lam ha? Sebab apa? Ba berbaris kasrah. Billahi an akuna minal jahilin. Okey, sekali lagi tuan-tuan 1 2 mula. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jahilin tu mak apa? Jahilin tu ma'arif disukun. Alif lam pada al-jahilin. Tuan-tuan cuba langut ni atas. Atas lam tu ada tanda bulan? Ada bentuk bulan? Ada bentuk bulan. Jadi alif lam qamar. Qamar tu bulan. Alif lam qamariyah. Okay, baik tuan-tuan sekalian. Baik. Kita terus pada ayat yang ke 60 berapa? 68. Jangan duk buat keliru 67 68 68. Qalu Qalu lana rabbaka yubayyin Tuan-tuan tulis di ruang komen, ya tu kena tekan. Sebab apa? Ya ada syaddah. Bila ada syaddah kena tekan pada huruf ya. Bayyin lana mahi. Jangan macam mahiyah. Tuan-tuan, apabila kita berhenti, ya yang berbaris fathah disukunkan. Jadi ya itu dinamakan ya mat. Jadi tuan-tuan sedang ketika mana kita berhenti, panjang 2 harakat. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sekali lagi 1 2 mula. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Okay, baik tuan-tuan sedang. Terus lagi lah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la farid. Nah tuan-tuan sedang. Farid. Baik, huruf ba lidah duduk tepi nah. Huruf ba lidah duduk tepi. Farid. Okey, baik tuan-tuan sedang. Sekali lagi nah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la farid. Okey, baik tuan-tuan sedang nah. Ambil balik. Baik, tak apa, terus. Wala bukan wala la walilalna minal mullilu la walila
la. Okey, baik tuan-tuan sekalian. Wala bikrun, bikrun tuan-tuan sekalian. Ru muncul mulut, run senyum balik. Run awanum bukan baina dhalik. Tuan-tuan sekalian, awanum atas nun tu ada apa? Ada apa? Ada mim kan? Ni orang panggil apa? Mim lampu tiang elektrik. Tuan-tuan sekalian, mim lampu jalan tu, lampu jalan. Lampu jalan kan? Nampak macam lampu jalan tak? Mim ni tuan-tuan sekalian. Mudah nak ingat mim ni orang kata mim lampu di jalan raya. Tuan-tuan sekalian. Baik, mim ni kalau tuan-tuan jumpa dalam Quran, ia adalah iqla', tanda iqla' di dalam Al-Quran. Dengung 2 harakat, tutup mulut terus. Awanum baina dhalik. Sekali lagi tuan-tuan sekalian. Wala bikrun awanum baina dhalik. Kemudian tuan-tuan sekalian terus lagi Faf, bukan pap atau paf. Ni gigi atas sentuh bibir bawah, syafatan. Faf. Faf'alu ma tu'marun. Senyum balik. Ra itu ra tafkhim, ra tebal. Ra berbaris dhammah, ra tebal. Tuan-tuan tulis di dalam komen, ra berbaris dhammah, ra tebal. Run, ra tebal ataupun ra tafkhim. Muncul mulut. Okey, baik. Sekali lagi tuan-tuan sekalian. 1, 2 mula. Faf'alu ma tu'marun. Okey, baik tuan-tuan sekalian. Terus lagi. Qalu ayat yang terakhir, ayat yang ke-69. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma nuha. Sekali lagi tuan-tuan sekalian. 1, 2 mula. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma nuha. Macam tu, tuan-tuan sekalian. Kemudian tuan-tuan sekalian, qa. Jangan macam qa. Qala innahu tuan-tuan sekalian, ha bulat. Tuan-tuan cuba tulis di situ. Ha yang bulat tu tuan-tuan sekalian, itu orang panggil ha dhamir. Baik, selepas ha dhamir tu ada apa? Ada waw kecil. Ada waw kecil. Orang panggil apa? Maksilah tawilah ke qasirah? Kalau jumpa dengan hamzah, maksilah tawilah, panjang 4 atau 5. Kalau bertemu selain daripada hamzah, maksilah qasirah. Tuan-tuan, kita semayang jamak qasar kan? Qasar. Apa maksud qasar? 4 rakaat dia jadi 2 rakaat kan? 4 panjang kan? Jadi dia jadi 2 rakaat qasar. Maksilah qasirah. Qasar tu 2 harakat. Qasirah. Hukum dia macam tu. Innahu yaqulu dengar baik cukup. Innaha baqaratun safra. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tulis di ruang komen, huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Duduk dalam satu kalimah, atau duduk dalam satu rumah, atau duduk dalam satu perkataan. Hukumnya adalah mat wajib muttasil. Tuan-tuan tulis habis mat wajib. Jangan kata mat wajib saja. Mat wajib muttasil. Apa maksud muttasil? Cantum, duduk sekali. Mat dengan hamzah duduk sekali, duduk satu rumah, duduk sengak. Tuan-tuan sekalian, dinamakan mat wajib. Panjang berapa harakat? Panjang 4 pun boleh, 5 harakat pun boleh juga. Okey, sekali lagi tuan-tuan sekalian. 1, 2 mula. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Okey, baik, 6 harakat. Boleh baca 4 pun boleh, 5 pun boleh, 6 harakat pun boleh, ketika mana kita berhenti. Okey, baik. Ulang balik. Innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun ru muncul mulut
Dhi lidah kelak tuan-tuan sekalian. Dhirin. Bunyi spring di belakang. Rin. Okey, baik tuan-tuan sekalian. Sekali lagi. 1, 2 mula. إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Pada tasurrun kena berhati-hati, jangan baca tasurrun. Biasanya orang akan baca huruf sad. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Huruf ra tebal, jadi dia tebal siap-siap, ada tasurrun, dia muncul siap-siap tuan-tuan sekalian, maka dinamakan huruf sad. Jadi kena senyum. Tasurrun. Jangan baca tasurrun. Tuan-tuan tulis dalam komen huruf sad selalu tukar dengan huruf sin. Huruf sin selalu tukar kepada huruf sad, huruf sad selalu tukar kepada huruf sin. Tuan-tuan tulis dalam komen huruf sin senyum, sa. Huruf sad muncul mulut, sa. Tempat parking sama. Lidah kita duduk tempat yang sama. Muncung, sad, sa. Senyum, sa. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dhirin, dha, lidah mesti kena keluar tuan-tuan sekalian. Okay, baik. Alhamdulillah, tuan-tuan tulis dalam komen. Alhamdulillah. Nah. Moga-moga tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tulis dalam komen, moga-moga kita mengaji Quran, Allah Taala bagi masuk syurga kita. Nah, moga-moga Quran akan bagi syafaat pada kita. No, Quran akan tolong kita. Kat dunia ni orang Islam kita ni tak ramai rajin baca Quran tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita Allah Taala pilih kita mengaji dan rajin baca Quran ni, alhamdulillah untung sangat-sangatlah tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Baik, sebelum kita nak habis tuan-tuan sekalian, kita ulang balik apa yang kita belajar tadi. Apa yang kita belajar tadi, tema kita pada tuan-tuan sekalian, penjelasan bacaan yang gharib di dalam Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, kita buat penumpuan pada waqaf ta'anuq. Waqaf ta'anuq ni maksudnya waqaf berpasangan. Dia ada dua tempat. Satu tempat 3 titik, satu tempat 3 titik. Jadi 3 titik tu ada 2 tempat. Jadi dia ada 4 cara boleh baca, 3 cara boleh baca, satu cara lagi tak boleh nak baca. No. Cara yang pertama tuan-tuan sekalian, kita berhenti waqaf. Kita berhenti tempat pertama, sambung tempat kedua. Cara yang kedua tuan-tuan sekalian, waqaf kita sambung tempat pertama dan berhenti tempat kedua. Cara yang ketiga, sambung dua-dua. Cara yang keempat, berhenti dua-dua, tak boleh baca. Yang boleh diguna pakai 1, 2, 3 sahaja. Yang keempat tu tak boleh baca. Tuan-tuan sekalian, hanya kita mengaji sahaja. Okay, setakat itu tuan-tuan sekalian, aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita akan berjumpa esok hari. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah esok kita jumpa tuan-tuan sekalian, walaupun raya tapi tetap kita mengaji juga. Jadi tuan-tuan yang mana yang berkumpul dengan adik-beradik, jadi minta mohon kongsi-kongsi dengan adik-beradik tuan-tuan, saudara tuan-tuan. Moga-moga semua pakat boleh baca Al-Quran dengan baik, insya-Allah.